Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semua, untuk kelas jawi kita hari ini, kita akan belajar berkaitan dengan kaedah ejaan kata pinjaman bahasa Inggeris. Apa maksud kaedah? Kaedah ni maksud dia cara-cara, macam mana cara-cara kita nak eja kata pinjaman bahasa Inggeris dalam tulisan jawi. Okey, kita baca sikit penerangan ni. Penulisan perkataan pinjaman bahasa Inggeris dalam tulisan jawi adalah dengan menukarkan huruf rumi kepada huruf jawi mengikut padanan huruf rumi dan jawi. Okey, seterusnya. Okey, kad dalil. Kita tengok kad dalil ni. Kad dalil ni adalah kad yang menunjukkan padanan huruf rumi dan jawi. Kita tengok contoh dekat sini, huruf G. Huruf rumi G, padanan dalam tulisan jawi, huruf jawinya adalah ga. Huruf F, padanan huruf jawinya fa. Huruf D, padanan huruf jawinya dal. Okey, kad dalil ni tak apa, nanti Ustazah bagi dekat kamu gambar, kamu boleh tengok. Okey, kaedah ejaan. Cara-cara kita nak eja. Okey. Kita kena buat 4 langkah untuk kita nak eja perkataan pinjaman bahasa Inggeris ni. Okey, langkah yang pertama apa? Kenal pasti suku kata. Okey, bila dah kenal pasti suku kata, kita buat padanan huruf. Okey. Bila dah buat padanan huruf, langkah yang ketiga, kita kena potong huruf vokal yang tidak perlu. Huruf vokal apa yang tidak perlu? Huruf vokal A dalam suku kata tertutup dan huruf vokal I pepet. Okey, Ustazah, apa maksud I pepet? Saya tak fahamlah I pepet tu apa. Okey, tengok dekat sebelah ni, Ustazah terangkan I pepet tu macam mana. Okey, untuk pengetahuan kamu, I terbahagi kepada 2 jenis. Jenis yang pertama adalah I taling. Yang kedua, I pepet. Okey, I taling ni macam mana? I taling ni yang bila kamu eja perkataan tu dia bunyi E. I pepet dia bunyi E. Okey, apa contoh I taling? Ekor, apple, lepak. Yang bunyi E tu semuanya I taling. Kalau I pepet dia bunyi E. Enam, emak, letak. Okey. Bila ada I pepet dalam suku kata, kamu kena buang I pepet tersebut. Okey, bila dah buang, kamu boleh teruskan dengan sambung huruf. Menyambung huruf menjadi perkataan yang lengkap. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Okey, filem. Pertama sekali Ustazah kata apa tadi? Kenal pasti suku kata. Filem. Fi suku kata pertama, lem suku kata kedua. Okey, bila dah kenal pasti suku kata, kita buat padanan huruf. F, padanan hurufnya fa. I, ya. Fi. L, lam. I, ya. M, mim. Okey, kita dah buat padanan huruf. Kemudian langkah yang ketiga, kita kenal pasti. Ada tak huruf A ataupun huruf I pepet yang perlu kita singkirkan. Okey, fi. Suku kata fi tidak ada huruf yang perlu kita singkirkan. Lem. Lem ada I pepet. Jadi kita kena singkirkan I pepet tersebut. Jadinya huruf yang tinggal hanya fa, ya, lam, mim. Jadilah ejaannya fa, ya, lam, mim. Filem. Ini adalah ejaan yang betul dalam tulisan jawi untuk perkataan filem. Okey, yang kedua, contoh yang kedua kita tengok perkataan kalendar. Kalendar. Okey, kalendar. Okey, macam biasa, langkah pertama kenal pasti suku kata. Kalendar. Okey, bila dah kenal pasti suku kata, kita buat padanan huruf. K, padanan hurufnya kaf. A, alif.
ka. L, lam. I, ya. N, nun. Len. D, dal. A, alif. R, ra. Okey, sekarang kita dah siap buat padanan huruf. Okey, sekarang kita cek di setiap suku kata ada tak huruf A ataupun I pepet yang kita kena buang. Suku kata ka tidak ada, len tidak ada, dar. Okey, suku kata dar ada, di tengah-tengahnya ada huruf alif iaitu apa? Huruf A di tengah-tengah. Jadinya kita kena buang huruf alif ini. Maka tinggallah huruf kaf, alif, lam, ya, nun dan ra. Bila kita sambung, jadilah ejaannya seperti ini. Kalendar. Okey, contoh yang seterusnya. Teks. Okey, teks adalah perkataan yang hanya mempunyai satu suku kata. Okey, kita buat padanan huruf. Ti, ta, i, ya, ke, kaf, s, sin. Okey. Langkah yang ketiga, kita tengok ada tak huruf A ataupun huruf I pepet yang perlu kita buang. Tidak ada. Jadinya, ejaan untuk teks adalah ta, ya, kaf, sin. Teks. Okey, kalau kita tengok perkataan teks ni dia adalah perkataan yang special case. Sebab apa? Sebab huruf sin di akhir perkataan ni dieja secara berasingan, tidak bersambung dengan huruf kaf. Okey, ini memang kaedah ejaan perkataan ni sendiri dalam tulisan Jawi. Okey, ada beberapa lagi perkataan yang special case macam perkataan teks ni iaitu fax. Fax. Nampak tak? Sin dieja secara berasingan dengan huruf kaf. Dia tidak bersambung. Contoh yang kedua, konteks. Konteks. Sains. Sains. Dan golf. Okey. Perkataan yang seterusnya, strawberry. Strawberry. Kita buat padanan huruf S, sin, T, ta, R, ra. A, alif. W, waw. B, ba. B, ba. I, ya. R, ra. I, ya. Okey, kita dah siap padanan huruf. Kita tengok di setiap suku kata ada tak huruf A ataupun I pepet yang perlu kita buang. Kita tengok suku kata yang pertama, straw. Okey, ada huruf alif di tengah-tengah. Jadinya huruf alif ni kita kena buang. Berry. Okey, dalam perkataan ni hanya huruf alif sahaja yang perlu dibuang. Okey, jadinya ejaan untuk strawberry adalah sin, ta, ra, wa, ba, ya, ra, ya. Okey. Strawberry. Perkataan yang seterusnya, university. University. Okey, U. Walaupun kita sebut dia U, tapi dalam ejaan Jawi, disebabkan U ni berada di awal perkataan, maka padanan huruf U adalah alif, waw. U. Alif, waw. N, nun, I, ya. V, va. I, ya. R, ra. S, sin. I, ya. T, ta. I, ya. Okey, kita dah siap buat padanan huruf. Jadinya sekarang kita cari huruf A ataupun I pepet yang perlu kita buang. U, ni, ver. Okey, ya dekat sini. Ya ni, I-nya
adalah I pepet. Jadi kita kena buang huruf ya ni. Buang huruf ya. C. T. Okey, kita dah selesai langkah yang ketiga iaitu membuang huruf yang tidak perlu. Okey, jadinya langkah yang seterusnya kita sambung huruf yang tinggal. Jadilah alif, waw, nun, ya, va, ro, sin, ya, ta, ya. University. Okey, ini adalah ejaan yang betul untuk university. Suku kata tertutup yang berakhir dengan huruf K hendaklah ditulis dengan huruf jawi kaf sebagai padanan. Okey, untuk perkataan pinjaman bahasa Inggeris, suku kata tertutup yang diakhiri oleh huruf K hendaklah diberi padanan huruf kaf dalam tulisan jawi. Okey, kita tengok contoh. Plastik. Plastik. Okey, kita buat padanan huruf pipa, lam, alif, sin, theta, ya, k, kaf. Okey, k. Tik. Okey, k ni disebabkan dia adalah kata pinjaman bahasa Inggeris, plastik. Jadi padanan huruf k adalah kaf. Jadinya okey, bila kita dah siap buat padanan huruf, kita buang huruf yang tidak perlu. Jadi dalam suku kata ni, alif ni kita tak nak. Kita kena buang alif ni sebab alif ni duduk di tengah-tengah. Okey, jadinya huruf yang tinggal pa, lam, sin, ta, ya, kaf. Bila sambung jadilah ini kaedah menyambung, jadilah macam ni. Pa, lam, sin, ta, ya, kaf. Plastik. Okey, contoh yang kedua, taksi. Okey, ni sama. Okey. Kaedah yang seterusnya, huruf G daripada kata pinjaman bahasa Inggeris diberi padanan jawi huruf G. Kita tengok contoh, teknologi. Teknologi. Okey, kita baca, kita sebut teknologi. Betul, G. Tapi walaupun kita sebut dia G, dalam tulisan jawi G ni kita kena beri padanan huruf dia G. Jadi bunyinya teknologi, teknologi. Boleh? Padanan huruf jawi untuk G adalah G. Jadinya macam mana eja teknologi? Teknologi ta, ya, kaf, nun, waw, lam, waw, ga, ya. Okey, dalam perkataan teknologi ni tak ada huruf yang kita kena buang. Jadinya kita guna semua huruf lah. Okey, kata yang berakhir dengan i pepet mestilah ditulis dengan ya. Ya ni huruf ya tapi tak ada titik. Yang ada titik tu kita panggil ya. Tapi yang tak ada titik tu kita panggil ya. Kita tengok contoh. Contohnya perkataan mekanisme. Mekanisme. Ini adalah i pepet. Jadinya bila i pepet duduk di akhir perkataan, kita kena padankan i pepet ni dengan huruf ya. Okey, m, mim, i, ya, k, kaf, alif, n, nun, i, ya, sin, m, mim, i, ya. Okey, dah siap padanan huruf. Kita tengok ada tak huruf yang perlu kita buang. Tidak ada. Jadinya kita guna semua huruf lah. Bila kita dah siap, kita sambung macam biasa. Mim, ya, kaf, alif, nun, ya, sin, mim, ya, mekanisme. Okey, itulah beberapa kaedah dalam mengeja kata pinjaman bahasa Inggeris. Okey, itu saja daripada Ustazah pada hari ini. Ustazah harap kamu dapat memahami dan mengikuti apa yang Ustazah ajar ni dengan baik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.